على النبي صلى الله عليه وآله وبركاته والسلام قبل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jua yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi asbab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyak kauli kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, seperti yang dijanjikan pada pertemuan yang lalu, insyaallah pada malam ini bagi mengisi ruang iktikaf tuan-tuan dan menantikan masuknya waktu Isyak, kita bawakan bekal samping untuk diperbincangkan, iaitu satu kitab yang dikarang susun oleh Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil pada bicara berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, tanda kecil dan juga tanda besar. Dalam pertemuan yang lalu telah pun kita simpulkan mukadimah berkenaan dengan perbincangan dan juga neraca yang cuba dibawa oleh Dr. Yusuf Wabil dalam meletakkan hakikat perjalanan dunia menuju ke hari kiamat pada rangka nilai kesahihan pada dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bening dan suci tanpa dimasukkan saduran ataupun celupan-celupan daripada pengaruh Israiliyat, seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabil
dalam mukadimah yang telah pun pernah kita sampaikan kepada tuan-tuan, antara usaha yang dilakukan melalui susunan dan karangan kitab ini adalah bagaimana sebagai seorang Islam itu apabila menjadikan panutan, patuhan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeta ataupun untuk menggambarkan landscape perjalanan akhir zaman itu, ia sebenarnya sudah pun mencukupi dan berpatutan, tanpa perlu untuk mendokong ataupun berada dalam kedudukan mengambil daripada kelompok-kelompok lain daripada Islam, seperti mana yang sering kali kita jumpa, iaitulah daripada pembawaan faham kelompok-kelompok Israiliyat, sama ada Yahudi ataupun Nasara, seperti mana yang sedang kita hadap pada setiap kali. Yang pertama, bila nak masuk satu tahun yang baru, maka seluruh dunia akan disibukkan untuk menggelisahkan diri dengan sengaja untuk memikirkan apa yang bakal berlaku pada tahun hadapan. Berbuih kalam, lembut lidah, kita ulang siang supaya jangan pernah menjadi orang yang berusaha untuk meramal apa yang bakal berlaku di masa depan. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu kedudukan kepada kelompok ini, iaitulah setidak-tidaknya mereka adalah al-kadhib, iaitu pembohong. Antara yang terkini adalah perbincangan keras, satu tajuk yang berkisar tentang solar storm yang diminta untuk diangkat bicaranya. Adakah benar pada tahun yang akan datang berlakunya kerosakan demikian dan demikian, dan daripada sebahagian benua masyarakat Muslim itu sendiri duduk dalam keadaan terkesan dengan risau yang tak sepatutnya boleh berlaku di kalangan orang yang telah Allah Ta'ala tandakan la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Macam mana kita, orang yang mendirikan salat, orang yang menjaga rukuk dan sujud, orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najinna mimma nakhaf. Tetapi bila datang berita tanpa tabayyun, kita jadi orang yang paling utama dan pertama untuk menggelisahkan diri. Antara benda yang dibawakan, betapa nanti tahun 2024 adalah satu tahun yang perlu untuk diberikan tumpuan dengan begitu cermat dan teliti, kerana kehancuran dunia bakal ditentukan pada tahun yang akan datang ini. Suka untuk saya sebutkan kepada tuan-tuan, sesungguhnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berada, meletakkan, menentukan, mentakdirkan atas segala sesuatu yang berlaku, sudah berlaku dan akan berlaku. Tinggal lagi bagaimana kita untuk menebalkan, menambahkan kekuatan iman kepada Allah pada rangka demikian. Kerana itu bersyukur kita sebagai orang Islam, kerana kita diberikan satu ikatan yang dinamakan sebagai rukun iman, untuk kita galas menjadi satu pasak yang perlu diperkuatkan dengan amal soleh, supaya kita menjadi orang yang senantiasa tidak goyah dan goncang bila didatangkan berita-berita yang sememangnya datang daripada kelompok-kelompok yang kita tidak tahu asal usulnya. Jadi pada malam ini kita masuk kepada perbahasan pertama di muka surat yang ke-17, bagaimana Dr. Yusuf Wabil meletakkan kepentingan beriman dengan hari akhirat dan pengaruhnya atas perbuatan manusia. Disebutkan oleh pengarang dan penyusun kitab, beriman kepada hari akhirat adalah termasuk rukun iman, dan ia adalah akidah Islam yang asas. Oleh kerana mempercayai hari kebangkitan di akhirat merupakan tiang akidah setelah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada hari akhir dan tanda-tandanya itu termasuk percaya pada alam gaib yang tidak dapat dijangkau oleh fikiran dan tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya kecuali melalui wahyu.
memandangkan betapa pentingnya beriman kepada hari akhir ini, maka Allah Subhanahu wa taala sering menghubungkan antara iman kepadanya dengan iman kepada hari akhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terawal maksud yang diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala menandakan betapa bukanlah menghadapkan wajah ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian ataupun kebaikan. Laisal bir, tidak dinamakan perkara tersebut sebagai kebaikan, akan tetapi kebaikan yang paling besar di sisi Allah, kebaikan yang diiktiraf di sisi Allah, kebaktian yang mendapat pengisytiharan utama dari Allah adalah orang yang man amana billahi wal yaumil akhir, iaitulah orang yang beriman kepada Allah dan juga hari kemudian. Manakala dalam surah At-Talaq ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bahkan ada banyak lagi ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mensanding-gandingkan beriman kepada Allah dan juga beriman pada hari kiamat, yang mana sedikit sekali lembaran Al-Quran yang tidak membicarakan hari akhir serta tentang pahala dan siksaan. Kehidupan menurut Islam tidak seperti kehidupan dunia yang pendek dan terbatas. Kehidupan akhirat menurut Islam tidak seperti kehidupan dunia yang pendek dan terbatas. Kita boleh tanda kat situ. Kehidupan akhirat tidak pula seperti umur manusia yang agak terbatas. Sesungguhnya kehidupan menurut Islam waktunya sangat panjang, selama-lamanya, dan tempatnya kekal dalam syurga yang luasnya seperti langit dan bumi, atau dalam neraka yang menyiksa manusia selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hadid ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Manakala dalam surah Qaf ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ati wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dan kemudian Jahannam menjawab, masih adakah tambahan? Sesungguhnya percaya kepada Allah, hari akhir, pahala serta siksaan memberi arah yang nyata terhadap perilaku manusia untuk berbuat kebaikan. Tidak ada undang-undang ciptaan manusia yang mampu menjadikan perilaku manusia tetap tegak dan lurus, melainkan ia seperti mana beriman kepada hari akhir. Oleh kerana itu dalam masalah ini akan ada perbezaan perilaku antara orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mengetahui bahawa dunia adalah tempat simpanan akhirat, sedang amal soleh adalah bekal untuk akhirat. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Baik. Antara benda yang dibawakan oleh Yusuf Wabil adalah bagaimana menjadi asas kepada umat Islam untuk menjadikan kepercayaan dan keyakinan tentang adanya hari kiamat itu adalah satu perkara yang nyata dan tidak berbolak-balik. Setiap daripada kita akan berhadapan dengan situasi kebangkitan, kita akan menghadapi situasi timbangan, kita akan menghadapi situasi titian sirat. Bahkan bukan hanya berkepentingan berlaku selepas daripada yaumul ba'ats, selepas daripada hari kebangkitan, tetapi seawal detik nafas kita, roh dicabut keluar daripada jasad. Maka pada saat itu bermulalah perjalanan pengembaraan manusia yang hakikat usianya adalah satu perkara yang luar daripada batas fikir. Kerana itu dibawakan bagaimana perincian tentang jumlah waktu masa yang bakal kita harum
alfasanati mimma ta'udun, kata Allah, satu hari bersamaan dengan 1000 tahun. Barang siapa yang memikirkan kedudukan dia di akhirat kelak, satu hari bersamaan dengan 1000 tahun, yang mana memberikan imbalan yang lebih menggetarkan, iaitulah satu saat bersamaan dengan 48 hari. Untuk kita kira detik baru menyamai dengan satu hari di akhirat. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan nikmat, balasan, ganjaran syurga kepada orang beriman dengan menggunakan kalimah uiddat lil mu'minin, ataupun kalimah mubashshira dengan kalimah berita gembira, ataupun disebutkan kami sediakan kepada orang yang beriman. Betapa syurga yang sedang menanti bagi kelompok yang kekal untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah daripada awal sampailah ke akhir nafas. Mereka akan memiliki satu syurga yang mana batasnya disebutkan dalam satu riwayat daripada hadis Imam Muslim, baginda Nabi SAW menandakan betapa syurga itu luasnya adalah 10 kali ganda daripada langit dan juga bumi dunia. Kerana itulah nanti bila masuknya kita ke dalam syurga, tingginya kita adalah setinggi Nabi Allah Adam AS, 27 meter, 80 hasta paling tinggi lah. Ada yang sebutkan riwayat 60 hasta. Bagi golongan wanita pula akan mencapai ketinggian 17.7 meter. Pernah satu ketika baginda Nabi SAW menyatakan kepada sahabiah betapa nanti masuk syurga tidak ada orang tua. Maka gelisah wanita-wanita yang sudah berumur ketika itu menghadap Nabi SAW dalam keadaan yang tidak tenteram. Maka Nabi SAW menyatakan kembali kepada mereka betapa nanti masuk syurga, permulaan masuk itu pun sudah kita memperoleh nikmat, iaitulah nikmat dimudahkan kembali pada usia yang terbaik. Ada yang menyatakan pada sekitaran usia 27 tahun sehingga 33 tahun dan kekal di situ, kerana sifat syurga itu adalah khalidina fiha, dia adalah bersifat kekal. Namun begitu tidak kita lupa betapa Al-Quran yang menjadi dustur, undang-undang, rujukan, sandaran kepada umat Islam adalah datang dengan membawa dua keadaan, iaitu wa'idun dan juga wa'dun. Kalau wa'dun bicara berkenaan dengan segala kenikmatan, ganjaran, balasan, kebaikan syurga, manakala wa'idun adalah ancaman yang menimbulkan rasa risau dan juga meningkatkan motivasi diri untuk mempercepatkan taubat dan mencari jalan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar segera. Seperti mana yang berlaku pada satu ketika Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi SAW di saat Nabi sedang enak menceritakan tentang lazat nikmat syurga. Nabi cerita tentang syurga, Nabi cerita tentang pahala, Nabi cerita tentang balasan, ganjaran, segala kenikmatan dalam syurga kepada para sahabat. Dan para sahabat teruja mendengar perkataan Nabi SAW yang menandakan kebaikan syurga adalah satu benda yang begitu hebat. Namun dalam celah waktu, di saat para sahabat menikmati kelazatan gambaran yang Nabi SAW tunjukkan dan tunjukkan kepada para sahabat tentang syurga, datang satu orang sahabat nama dia Jundub bin Junadah, Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dengan bertanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimanakah neraka? Ya Rasulullah, bagaimanakah dosa? Ya Rasulullah, bagaimanakah azab balasan siksa pedih yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang melakukan kemaksiatan? Maka tersentak para sahabat yang ada, kerana sahabat-sahabat yang lain sedang dengar cerita pasal syurga. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Zar Ghifari tanya pasal neraka. Maka benda ni dah potong lah, tak syok. Orang tengah duduk syok cerita syurga, kamu main tanya pasal neraka pula. Maka kata Abu Zar Ghifari dengan satu jawapan yang cerdas, dia mengatakan, bagaimana mungkin kita yang sudah pun mengetahui hakikat keindahan syurga yang berada di depan mata kita, dalam masa yang sama masih lagi berlenggang-lengguk menuju ke dalamnya, sedangkan kita tidak tahu adanya anjing-anjing neraka yang sedang mengejar kita. Macam mana kita nak jadi orang yang segera bertaubat
Kalau kita tak tahu, kata neraka juga turut menghambat. Macam mana kita nak jadi orang yang senantiasa minta ampun, sedangkan kita tak tahu rupanya kayu dan batu api sedang dihimpun. Macam mana kita nak jadi orang yang bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar kalimah wadkhuli jannati. Dalam waktu yang sama, kita masih lagi tidak merasakan ancaman besar dan ngeri daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, kupasan berkenaan dengan hari kiamat, berkenaan dengan balasan siksa pedih yang Allah Ta'ala sediakan kepada sekian ramainya manusia yang telah Allah Ta'ala tunjulkan pada penceritaan Al-Quran, sepatutnya dan selayaknya memberikan satu keinsafan pada kita untuk menjadi orang yang senantiasa bersegera dalam melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam sambungan yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabin di muka surat 19, dia menyatakan sebagaimana pendapat sahabat Umayyah bin Hamam, menuju kepada Allah tidak ada bekalan lain kecuali takwa, amal akhirat dan sabar kerana Allah dalam perjuangan. Semua bekalan akan habis kecuali takwa, berbuat baik dan mencari petunjuk. Kata Umayyah bin Hamam, dia beritahu semua benda dalam dunia ni pastinya akan hancur binasa pada dalil yang disebutkan berkenaan dengan perkara yang terikat dengan keduniaan. Tetapi bila mana seseorang itu sudah mencapai satu kedudukan melakukan amal ibadat yang akhirnya membenihkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawasanya takwa itu tidak akan pernah habis dan dia termasuk dalam ganjaran yang dimasukkan dalam kelompok hasanah. Begitu juga dengan ajrun kabir, begitu juga dengan jazaul a'zam. Dia ada kebaikan, hasanah kebaikan, ajrun pahala, jaza adalah balasan. Tiga benda ni dia akan kekal dan dia akan menjadi matawang akhirat. Perbezaan antara perilaku dengan orang beriman dan yang tidak beriman kepada Allah kita akan nampak pada nilaian hari kiamat, pada nilaian pahala dan siksaan. Maka bagi orang yang percaya pada hari pembalasan, dia akan berbuat dengan melihat kepada timbangan langit, bukan timbangan bumi. Yang ni kita selalu sebut, jangan terpedaya dengan pahaman Songsang yang mengatakan kisah bandingnya antaranya adalah the power of sedekah. Yang ni kadang-kadang berlaku juga. Tuan-tuan, sedekah bagus lah. Sedekah yang didiamkan lagi bagus. Tuan-tuan, sedekah dengan ikhlas pun bagus. Tetapi jangan pernah letakkan pengharapan atas sedekah kita. Sebab Maliki Yaumiddin, hari pembalasan itulah yang selayaknya bakal kita terima balasan atas sedekah kita buat. Tuan-tuan, sedekah waktu pagi RM5, waktu petang ada orang banyak hutang RM500, tak ada kena mengena dengan sedekah tu. Tak ada kena mengena. Cuma bila kita memperbanyakkan sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan melorongkan kepada kita pada beberapa perkara, antaranya dijauhkan pada maksiat, diberikan rasa sihat, duduk dalam keadaan minta apa-apa yang dihajat, Allah Taala akan ijabah. Allah Taala akan jauhkan kita daripada kefakiran, Allah Taala jauhkan kita daripada rasa gelisah, iaitu dengan jalan sedekah. Tetapi bukanlah dengan sedekah itu akhirnya kita terus dapat balasan ganjaran di dunia. Dunia tak layak untuk kita dapat balasan ganjaran sedekah. Sebab tu kena ingat dan kena tahu betapa setiap amal perbuatan yang kita lakukan, kullu ma'rufun sedekah, kata Nabi. Benda baik kita buat, semuanya adalah sedekah. Dan bila sebut kata dia jadi sedekah, sedekah yang sadiq, sedekah yang benar, balasannya cuma di akhirat. Sebab timbangan dunia tak mampu untuk menimbang kira sedekah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat kelak Allah akan melihat hisab akhirat. Satu orang yang faham pada nilai kejadian manusia, percaya adanya hari pembalasan, dia tu sendiri akan melihat hisab akhirat, bukan hisab dunia. Walaupun dia rasa dunia ada lepas, akhirat dia rasa belum tentu, maka dia akan menyemarakkan lagi untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan juga melihat istiqamahnya seseorang dan bagaimana dia berfikir dengan mendalam, berkira pada nilai iman, tabah dalam kesulitan, sabar atas bencana demi mencari pahala dan mengerti bahawa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Imam Muslim meriwayatkan daripada Suhaib radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Yang bermaksud sungguh menghairankan urusan orang mukmin, bahawa semua urusannya adalah baik, dan itu tidak akan ada bagi seseorang kecuali bagi orang Islam. Bila mendapat kebahagiaan maka dia bersyukur, dan itu lebih baik baginya. Dan jika mendapat bahaya maka dia tetap sabar, dan itu lebih baik baginya. Seorang Islam dalam memberikan manfaat tidak terbatas sesama manusia, tetapi menyeluruh kepada semua, termasuk binatang. Sebagaimana pendapat yang masyhur daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang menyebutkan seandainya ada binatang bagal terpeleset jatuh di jalanan di kawasan Iraq, tentu aku menduga bahawa Allah akan menanyakan kepada aku tentang binatang tersebut. Kenapakah kamu tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umar? Ini fikir Sayyidina Umar. Walaupun benda tu adalah ungkapan yang dikeluarkan oleh Amirul Mukminin, tetapi dia bukan orang yang memiliki sifat keakuan. Manusia yang beralamat akhirat ini, pakaiannya compang-camping, tidurnya di atas pelepah tamar, sanggup untuk tidak menukar baju baru ketika mengambil kunci Baitul Maqdis daripada padri di Palestin. Satu orang yang senantiasa membesarkan Allah dan Rasulnya dalam setiap kunjungan kebaikan. Bahkan dia adalah satu orang yang senantiasa mengingatkan masyarakat umat supaya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangkan perkara-perkara keduniaan untuk kita menghirup manisnya nilai akhirat. Inilah perasaan yang timbul daripada pengaruh kepada Allah dan hari akhir, serta berasa berat menanggung amanah yang dipikul oleh manusia. Langit, bumi dan gunung berasa takut ketika mengetahui bahawa setiap perbuatan baik besar maupun kecil akan dipertanggungjawabkan dan dibalas. Jika itu baik maka dibalas baik, jika buruk maka dibalas buruk. Ini yang juga menjadi sebab musabab kenapa Bukit Bukau Gunung Ganang tidak sanggup untuk menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi menggalas Al-Quran. Ia adalah kerana apa yang telah pun diwujudkan, misqala dzarratin khairan yarah, misqala dzarratin syarran yarah, iaitu bila mana masuk ke alam akhirat, kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap satu perkara yang kita lakukan. Maka berbalik kepada manusia tersebut, sama ada dia termasuk dalam golongan yang beruntung ataupun golongan yang wailah, golongan yang celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada setiap hari ketika mendapati segala kebajikan dihadapkan ke hadapannya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Dia ingin kalau sekiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Betapa satu orang berusaha untuk melakukan kebaikan, dan dia nak supaya kebajikan tersebut didatangkan dan dipaparkan di hadapannya. Dan dia juga dalam waktu yang sama dengan kejahatan yang telah dikerjakan, kalau boleh dia nak juga benda tu muncul dengan segera di depannya. Cuma beza kita hari ini, bila tanda tangan berdoa, kita minta supaya dikabulkan dengan segera. Kalau boleh minta hari ini juga dapat. Kalau boleh lepas kita sapukan tangan ke wajah kita, permohonan kita pasti akan diijabahkan. Tetapi berbeza bila mana kita melakukan maksiat. Masa minta doa, nak supaya dicepatkan benda tu dimakbulkan. Tapi masa buat maksiat, kenapa tak nak fikir? Lepas buat maksiat fikir, Allah Ta'ala turunkan bala musibah tu, tak pernah terlintas pun. Sebab nak abang kata kita ni manusia yang selalu lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqin mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala tadhlimu rabbuka ahada. Dan satu ketika kata Allah Subhanahu wa taala, wudi'al kitab, diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab yang diletakkan tersebut, dan mereka mengatakan ya wailah, ya wailatana,
aduhai celakalah kami, ma li hadzal kitab apakah ini, la yughadiru saghirah wala kabirah, yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan yang besar, illa ahsaha, melainkan ia mencatat semuanya, wa wajadu ma amilu hadira, dan apa yang telah mereka kerjakan juga tetap tertulis, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua. Akan muncul satu kelompok manusia yang mula mencelakakan diri mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan kunjungan kitab. Kerana itu rangkuman berkenaan dengan rukun iman, ia berdiri pada satu kedudukan yang ada hubung kait yang begitu rapat dan erat, daripada beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi-nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada qadar. Bagaimana Allah Ta'ala telah nyatakan betapa manusia itu ada malaikat yang menjaganya, ada jenis kumpulan malaikat hafazah, dan di antara malaikat hafazah ini ada dua malaikat yang Allah Ta'ala tandakan dalam Al-Quran dengan gelar panggil kiraman katibin, ataupun dalam panggilan yang lain disebutkan raqib dan atid, mencatat segala kebaikan dan mencatat segala kejahatan, kesilapan, kesalahan. Pada setiap kebaikan itu ditandakan sebermula daripada niat dibicarakan dalam hati, sampailah berlarutan kebaikan perkara tersebut yang kita telah tinggalkan. Manakala bagi perkara yang tidak benar, perkara yang maksiat, hanya akan ditandakan sekali pada waktu dilakukan, sehingga orang tersebut bermohon taubat kepada Allah. Bila mana dia mohon taubat kepada Allah, maka perkara tersebut akan dipadamkan balik. Namun begitu, bila mana tibanya hari pembalasan, di waktu Allah Subhanahu wa taala berikan kitab kepada golongan-golongan ini, ada yang digelarkan dengan golongan ashabul yamin. Mereka mendapat kitab mereka daripada tangan kanan, ada juga daripada tangan kiri ashabul shimal, ada juga yang dapat daripada tangan kiri, ada juga yang akan dapat daripada belakang kepala, dan ada juga dalam sebagian riwayat yang disebutkan mereka tidak sempat untuk melihat kitab itu dibuka, bahkan mereka terus dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazubillah. Karena itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, hisab dan juga balasan, maka dia cuba melaksanakan tugas-tugasnya dalam dunia dengan senang dan rakus. Yang ni yang kita nampak hari ini, bagaimana berlakunya kerakusan manusia melakukan segala macam kejahatan dan kemaksiatan, pembunuhan bermaharjalila, ketidaktaatan di kalangan pasangan, suami isteri dan sebagainya, anak-anak. Begitu juga dengan rasuah yang berleluasa, begitu juga dengan mengambil hak orang. Bagaimana pula dengan mengumpat, mengutuk. Dalam waktu yang sama, golongan itu mengatakan mereka beriman, tetapi mereka sebenarnya adalah orang yang jauh daripada nilai keimanan yang sebenar. Dan bagaimana juga yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabil, orang ini adalah kelompok manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Bila mana mereka menginginkan dunia ini memenuhkan setiap keperluan mereka, dan bagi mereka lantaklah apa yang bakal berlaku di hari kiamat, asalkan di dunia dia sudah mendapat senang. Dan ini antara benda yang mula mendakap hati umat Islam sampai ke hari ini. Sebab tu kita sebutkan bagaimana orang di zaman Qarun, ketika mana ditenggelamkan Qarun dan harta, kata Ibnu Katsir termasuk dengan orang yang memuji dan memuja kekayaan Qarun. Bagaimana perkataan golongan tersebut di zaman Qarun, mereka mengatakan alangkah bagusnya kalau aku kaya seperti Qarun. Benda ni ada tak zaman kita lah? Ada orang bubuh dalam media sosial, gambar sekian-sekian, kereta sekian-sekian, rumah sekian-sekian. Kemudian kita pun tengok, kita pun kata ish, kan bagus kalau kita kaya macam dengan dia. Perkataan sebiji macam mana yang disebutkan oleh pengkagum Qarun di zaman dia. Dan akhirnya apa berlaku? Selepas daripada wawancara yang dimuatkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala meletakkan ketika mana ditanya kepada Qarun, bagaimana kamu boleh mendapat kekayaan? Maka dia menjawab dengan kalimah wa ilmin indi, aku kaya kerana aku punya ilmu dalam
usaha niaga aku. Maka akhirnya Allah Ta'ala benamkan Qarun dan harta-hartanya dan juga pengkagum-pengkagumnya. Karena itu tuan-tuan, bagaimana hari ini dunia sedang menghimpit kita untuk tunduk dan akur dengan kehendak-kehendak keduniaan itu. Hari ini kita duduk dalam keadaan masih lagi leka memikirkan tentang apa yang bakal kita dapatkan pada hari esok, sedangkan kematian sedang berada di ambang pintu rumah kita. Kita tak tahu bila kita meninggal dunia, tapi dalam masa yang sama seakan-akan kita merasakan kematian sudah jauh berlalu. Dan ini adalah benda yang membuatkan kita akhirnya mendapat penyakit yang telah ditandakan oleh baginda Nabi SAW, iaitulah al-wahnu, iaitu cinta dunia, hubbud dunia, karihal maut, benci kepada kematian. Oleh kerana itu, setiap orang yang duduk dalam keadaan mengukur kehidupan yang baik itu pada imbangan dunia, maka mereka adalah orang yang senantiasa mencari dunia semata-mata. Dan disebutkan juga oleh Dr. Yusuf Wabin, orang tersebut akan dihisap dan akan celaka kerana dia tidak menghiraukan hari pembalasan, seperti mana disebutkan oleh Imam At-Tabari pada tafsir ayat yang disebutkan surah At-Takasur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bila kita baca sekali lalu, yang memberikan maksud celakalah orang yang menghimpunkan harta dan berbangga, menghimpunkan anak pinak dan berbangga, menghimpunkan followers dan berbangga, menghimpunkan benda yang boleh dihimpun dan berbangga. Guru saya sebut, kalau kita jenis suka duk menghimpun barang, ini pun kena usaha juga, menghimpun stamp, himpun lah, tapi jangan pernah berbangga dengan himpun tu. Dia himpun kereta, himpun lah, tapi jangan berbangga dengan himpun tu, takut termasuk dalam kelompok alhaakumut takatsur. Himpun gambar, dia suka himpun gambar, himpun lah. Himpun komik, silakan, tapi jangan berbangga dengan benda tu. Siap bagi tahu lah, dalam tempoh ni aku seorang himpun paling banyak, kan? Jangan kita duduk dalam keadaan yang sedemikian. Ayat yang kedua lebih merisaukan. Kata Imam Tabari, hatta zurtumul maqabir. Yang pertama, orang itu dia sedar, dia berhenti daripada merasa bangga dengan apa yang dihimpunkan bila dia mati. Itu kelas. Maksudnya bila dia mati, dia tak bangga lah dengan benda. Tetapi yang lebih merisaukan adalah dia masih lagi berbangga sampai dia mati, sehingga dia masuk dalam kubur dan duduk dalam kubur, baru dia tahu kata dia dah mati. Masa dia mati tu dia tak tahu kata dia mati, tetapi bila dah duduk dalam kubur, kiri dan kanan dia adalah tanah, masa tu baru dia tahu kata dia mati. Maka alhaakumut takatsur, amat celaka bagi orang yang ditimpa dengan sifat dan pekerti seperti sedemikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 5 hingga 6, bal yuridul insan liyafjura amamah yas'al ayyana yaumal qiyamah. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. Dalam masa yang sama dia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Dia nak buat juga maksiat, tapi dalam waktu yang sama dia duk tanya juga, bilakah hari kiamat itu? Prosesnya dan situasinya ada pada ramai manusia, bukan takat orang Islam, tetapi juga orang yang tak Islam. Di luar sana jutaan orang yang duk mengkaji bilakah bakal berlakunya kiamat. Isu berkenaan dengan segala macam fenomena alam yang sedang ditandakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang rasa-rasa mereka bakal menjadi penyebab utama berlakunya kehancuran muka bumi. Tapi dalam masa yang sama, mereka adalah orang yang menjuarai segala bentuk kemaksiatan di dunia, dan mereka tidak merasakan benda itu adalah benda yang tidak baik. Dan inilah yang disebutkan sebagai pemikiran bodoh dan sempit yang mengakibatkan pertumpahan darah. Kalau tanya hak pergi konsert, yang mana duk pergi bergencok, yang mana duk pergi memuja artis-artis, duduk dalam kawanan pergi rosakkan stadium, maksiat belakang. Tapi kalau tanya dekat mereka, percaya tak dengan hari kiamat? Percaya tuan-tuan. Tetapi Allah Ta'ala dah khabarkan betapa kelompok orang yang mendekat dengan hari kiamat sifatnya begitu.
Dan jangan pernah rasa terkejut. Benda ni normal. Normal ni yang kita nak sebut macam mana? Dalam kitab nanti kita akan masuk berkenaan dengan banyak perkakasan perkara yang berlaku menuju hari kiamat. Sebagai contoh, Nabi sebut ibu melahirkan tuan. Bila Nabi sebut macam tu, bukan Nabi Abang kata orang beriman nanti dia akan terkeluar daripada celupan dan acuan tu. Tidak. Bahkan di kalangan orang beriman juga akan jadi benar. Kita juga akan nampak. Bahkan kita juga akan buat dengan alasan-alasan tertentu, dengan sebab-sebab yang ditentukan oleh kita. Cari dalil untuk menyedapkan rasa. Dan benda tu akan kita jumpa. Begitu juga bila disebutkan tentang yutawwilunal bunyan, dibina bangunan pencakar langit daripada orang yang asalnya tidak punya harta. Ditumpukan secara khusus oleh Dr. Yusuf Wabil, berlaku di kawasan Jazirah Arab. Dan memang benda tu dilakukan pun. Bahkan bila kita jumpa dengan kawan-kawan kita yang Arab, kita tanya dekat mereka, hangpa tahu tak hadis Nabi sebut orang Arab yang dulunya bela kambing, tak ada kasut, baju tak pakai, mereka akan berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi mencakar langit. Jawab mereka apa? Mereka kata memang kamilah orang yang membenarkan sabdaan Nabi, kamilah yang membenarkan hadis Nabi. So terima lah. Boleh faham? Betul kata itu Arab. Betul Arab, Allah Ta'ala Arab ini ditandakan sebagai satu kelompok manusia yang kalau kata mereka ni tak beriman, mereka akan jadi orang yang lebih teruk daripada apa yang kita nampak. Sama macam mana kelompok yang ada pada hari ini, iaitulah kelompok Yahudi itu. Cuma disebabkan mereka diikat dengan nilai iman, maka adalah benda yang dikawal dan dipertahankan di situ. Jadi kita bagi ruang, memberikan ruang untuk azan, bagi meletakkan syiar, insya-Allah. Kita akan kembali selepas ini. Saya mau untuk injakkan waktu mendirikan salat isyak, bagi saya menghabiskan tajuk pada malam ni, insya-Allah. Pada itu Dr. Yusuf Wabil juga meletakkan betapa disebabkan oleh pemikiran yang demikian pasti akan mengakibatkan pertumpahan darah dan membanggakan harta, selain melakukan tindakan yang bodoh kerana mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan dan pembalasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang keadaan mereka dalam firman Allah suratul An'am ayat 29, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Bahkan menjadi lebih hairan, di kalangan kelompok itu ada sahaja orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya turut sama menyokong dan juga mendukung tindakan tersebut. Bahkan pemahaman seperti itu tidak lain tidak bukan adalah pemahaman yang sesat, seperti mana yang pernah kita sebutkan, iaitu satu jenis pemikiran yang dibawakan oleh Karl Marx, yang mana berpendapat bahawa Tuhan tidak ada dan kehidupan itu hanyalah harta benda, yang menjadi asas dan dasar kepada konsep pembinaan pahaman komunisme. Dan tidak heran apabila mereka ini melakukan tindakan lebih teruk daripada binatang. Mereka tidak dapat menangkap erti kehidupan yang sebenar, bahkan mereka itu dalam golongan yang sesat. Dalam aliran yang sangat material, mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyifatkan orang-orang musyrik Yahudi dan yang lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka setamak-tamak manusia kepada kehidupan di dunia. Bahkan lebih tamak lagi adalah daripada golongan orang-orang yang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberikan umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka daripada seksa.
Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Orang musyrik tentu tidak menginginkan hari kebangkitan setelah mati. Dia ingin hidup selama. Orang Yahudi semua mengetahui perkara akhir tentang kehinaan dirinya. Mereka adalah manusia yang tak ada bahasa lain yang boleh difahami oleh mereka melainkan bedilan dan juga tembakan meriam. Yang ini dinamakan sebagai Yahudi. Dalam satu kisah berkenaan dengan Huyai bin Akhtab, dia adalah bapa kepada Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai adalah isteri pada Nabi SAW. Pada satu ketika, bila mana dah selesai, Safiyah binti Huyai, dia beritahu, masa dia kecil, aku pernah melihat bapa aku keluar waktu pagi dan balik waktu dekat dengan maghrib. Matahari dah terbenam, dia dah sampai di rumah. Dan ketika dia balik, wajahnya begitu teruk, macam bukan fresh, tapi macam tak puas hati. Dan ketika itu, kata Safiyah binti Huyai, bapa dia ada dengan pak menekan dia, satu orang yang dia kenal, pak menekan kepada Safiyah binti Huyai, adik kepada Huyai bin Akhtab. Maka bila mereka duduk dah depan rumah, maka yang adik-beradik dia ni tanya dekat dia, an huwa, adakah dia? Sebab mereka keluar pagi balik petang tu, sebab mereka pergi nak tengok Nabi. Mereka tahu kata Nabi dah sampai dekat satu tempat, dan mereka rasa mereka nak pergi tengok betul ke Nabi itu adalah Nabi. Maka bila dia dah balik, adik-beradik dia tanya, an huwa, adakah dia tu dia? Adakah dia tu Nabi? Maka jawab Huyai bin Akhtab, ya, memang dia tu adalah Nabi. Maka ditanya kepada Huyai bin Akhtab, jadi apa pandangan kau? Huyai bin Akhtab menyatakan, aku akan memeranginya selagi nyawa di kandung badan. Tuan-tuan nak faham Yahudi ni macam mana nak bang? Dia bukan susah, tapi dia punya kemangkakan dia tu tahap mangkak paling teruk. Dia punya mangkak tu sampai macam tu. Dia bukan tak tahu Nabi tu adalah Nabi, dengan sifat, dengan karakter, dengan tanda yang telah diberitahukan melalui kitab Taurat dan Injil. Dia pun tahu Nabi itu Nabi, tapi menjadi satu kemegahan bagi mereka untuk menentang kebenaran. Sebab dalam kitab mereka suka untuk mengulang-ulang perkataan mereka adalah bangsa yang mampu membunuh Tuhan sampai teruk. Dan ketika mana dalam satu siri peperangan, ketika mana Huyai bin Akhtab ditawan, dan di saat nak dijatuhkan hukuman pancung, ditanya oleh sahabat yang nak melakukan hukuman tersebut, adakah hari ini kamu sudah pun nampak kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dia kata, ya, sememangnya Muhammad adalah benar. Jadi kenapa kamu tetap juga menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Huyai bin Akhtab, sesungguhnya Allah berhak menghinakan orang yang sememangnya hina. Tuan-tuan faham? Dia kata yang dia tentang Nabi tu sebab nak menunjukkan titik kehinaan dia tu, dan dia selayaknya memang terhina. Kerana itulah dia buat benda yang terhina. Kita nak bagi faham dengan bahasa manusiawi kita ni, saya pun tak faham ada orang macam ni. Sebab tu bila kita tengok hari ni di Palestin, kemarin dulu buat mesyuarat di PBB untuk usulkan gencatan senjata, 13 menyokong, 1 berkecuali, 1 menolak. Tapi disebabkan yang menolak itu adalah kuasa veto, maka gencatan senjata tak boleh dilakukan. Jumlah bom yang diturunkan di Gaza setakat minggu lepas adalah sebanyak 50,000 tan. 50,000 tan. Kalau 15,000 adalah bom yang dijatuhkan di Hiroshima, 20,000 adalah bom yang dijatuhkan di Nagasaki, yang ni 50,000 tan dijatuhkan di Gaza. Dan apa dunia buat? Tak ada apa.
Bahkan diberikan kata dua pula kepada orang yang berusaha untuk memboikot. Sebab itu kita sebut bagaimana dunia mengikat dan juga menjerut leher-leher kelompok-kelompok yang digelar sebagai gharqat moden untuk terus memberikan payungan, naungan dan lindungan kepada Israel haram. Dan dalam masa yang sama mereka meletakkan betapa mereka juga adalah orang yang mengutuk tindakan. Takat kutuk daripada 2 bulan lepas, kutuk kan. Tak ada satu pun tindakan yang berskala besar yang nak dilakukan. Kerana itu jugalah bila dijadikan perkara ini, tentu akan tengok keliling yang ada di Palestin adalah negara-negara kaya yang sedang berusaha untuk menambahkan lagi kekayaan. Yang kita jumpa hari ini Bush Khalifa, Bush Dubai, bangunan tinggi 800 meter. Menjelang beberapa tahun mendatang akan ada satu lagi bangunan yang tertinggi yang bakal dibina di UAE. Tinggi dia 1.2 kilometer, tak mindah meter, dia masuk kilometer lah. Lepas tu nanti akan masuk juga. Kalau kata benda tu tak ada apa-apa masalah, tapi duk nampak tu macam kacau dah lah 3-4 tahun lepas sebelum Covid pun. Bila mana Muhammad Salman, Raja Salman naik, dia nanti anak oleh Muhammad bin Salman, dia nafikan Muhammad bin Nayef dan juga Muhammad bin Talal, maka mungkin juga projek Syekh Talal yang nak membina satu bangunan tertinggi di Arab yang berketinggian 1.4 km juga bakal lenyap dalam masa beberapa tahun ke depan. Tapi dalam waktu yang sama yang kita nak beritahu, bukan tak ada kekuatan. Mesir ada kekuatan, Saudi ada kekuatan, UAE ada kekuatan, banyak negara yang ada kekuatan ketenteraan, tetapi tidak ada satu pun yang mampu untuk menggalas tugas menjadi pejuang untuk menyelamatkan Palestin dan dalam waktu yang sama menyelamatkan seluruh tanah Al-Aqsa ini. Nanti kita akan tengok bagaimana rentetan yang dimasukkan oleh Dr. Yusof Wabil pada angkat bicara tentang Masjidil Aqsa, yang mana akhir nanti Masjidil Aqsa tetap akan kembali ke tangan umat Islam dan tidak ada lagi Israel. Israel akan hancur dengan sendirinya, dan selepas daripada itu akan kembali bergema panggilan kalimah negara Syam seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi sebut, Allahumma barik lana Syamina, Allahumma barik lana Syamina, ya Allah berkatilah Syam kami. Kemudian bangun seorang sahabat, ya Rasulullah Yamanina, ya Rasulullah doakanlah untuk Yaman kami. Maka Nabi SAW menyatakan, wa Yamanina. Kemudian bangun pula satu orang, wa Najdina ya Rasulullah. Seorang lagi bangkit, dia kata ya Rasulullah, dan Najd. Maka Nabi kata, sesungguhnya hunaka, di Najd itu akan berlaku zalazil, akan berlaku gempa bumi, dan di situ juga akan akan muncul qarnu syayatin, tanduk-tanduk syaitan di Najd. Najd di mana sekarang? Najd adalah Riyadh. Riyadh sepanjang bulan November dia buat konsert festival. Orang Islam Palestin dibantai, disembelih, dibom, dihancurkan. Yang orang tua pun kena, dewasa pun kena, kanak-kanak pun kena, yang duduk dalam perut pun kena. Tapi di Saudi dianjurkan konsert besar-besaran, festival sepanjang bulan sebelah yang lalu. Itu Nabi tandakan dengan jelas akhir zaman kita akan nampak benda tu. Dan Nabi tak doakan keberkatan ke atas Najd, melainkan Syam dan juga Yaman. Baik, itu juga bila disebutkan tentang perkara yang sama yang di akhir pada tajuk pertama yang kita kongsikan, bertolak dari sini Islam menganggap penting dan telah ditegaskan dalam Al-Quran masalah iman pada hari akhir, hari kebangkitan. Orang-orang jahiliah ingkar terhadap hisab dan pembalasan. Allah mengutus nabinya untuk bersumpah bahawa perkara itu benar. Itu jangan terujar dengan bawakan pemahaman sesat daripada kelompok yang bukan daripada aliran Islam,
yang menyatakan kita tidak akan perlu untuk bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Kenapa mereka sanggup membunuh sampai tera-tera? Sebab bagi mereka tidak ada timbangan di akhirat. Orang Yahudi ketika mana mereka mati, kalau mati Yahudi, mereka akan kafankan juga. Tapi kafan mereka bukan macam kita kain, kita akan balut. Mereka akan buat pakaian macam pakai selok dengan baju. Dan kemudian last, sebelum mereka bawa dia ke tempat pengkebumian tu, mereka akan masukkan ke dalam kerongkong mulut ni satu tanah yang ni lah, tanah yang mereka ambil daripada Bukit Zaitun, masukkan untuk penuhkan di dalam kawasan kerongkong. Satu lagi akan ditaburkan di kawasan di atas pelupuk mata, supaya bila dia mati, ini pahaman Yahudi, jangan pergi gatai buat pula, try pergi cari buat pula. Dia Mount Olive, dia ada Bukit Zaitun tu kan. So bila mereka mati, mereka akan pakai pakaian tu, kemudian mereka akan tabur tanah masuk dalam rongkong, dan juga akan sapu dekat mata. Tujuannya adalah supaya bila mana mereka bangkit di hari kebangkitan yang faham mereka tu, orang Yahudi ni tidaklah mengutuk dan mencaci Tuhan. Maksud dia kenapa bunuh tanah tu sebab nak bagi dia tak marah Tuhan. Dia pun mati tu dalam keadaan mati tu dah dimuliakan sebab adanya tanah tu. Sebab tu depa duk gelut nak pergi penuhkan kawasan Palestin tu. Sedangkan dalam kitab mereka juga menyebutkan mereka tidak akan ada negara. Kalau ada negara, maksudnya kehancuran satu bangsa tu semakin dekat. Bangsa Yahudi itu seluruhnya akan hancur binasa kalau dah mula tumbuh negara. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok pun, mereka buatlah ni serangan yang betul-betul dialirkan ke arah Gaza. West Bank pun kena, tapi tak ada lah seberat yang berlaku di Gaza. Dia takkan boleh untuk ambil keseluruhan, sebab mereka pun tahu kalau mereka ambil semua, mereka nanti akan melingkup, sama ada jadi babi ataupun jadi kera, seperti mana yang telah Allah Ta'ala maktubkan dalam Quran. Sebab mereka ni pun jenis golongan manusia yang paling teruk dengan kekurafatan. Mereka cukup percaya dengan tatayum. Mereka cukup percaya pada benda-benda kurafat. Itu kalau kata jumpa Yahudi ni, kalau tuan-tuan cerita misteri kat mereka suka. Pakai cincin pihak, kata cincin ni bila malam dia keluar lampu ke apa ke, tunggu Ustaz dia minta, dia nak beli. Mereka jenis dulu. Tapi kalau belah bertempuh ni buat panggil lagu tu, kena picek JPN, pokok dah keturunan ke apa kan. Yahudi dia minat benda-benda lagu tu, mistik-mistik jenis nampak, kata penampakan sikit-sikit nak bulatkan gambar hitam. Nentang pun apa kita tak tahu, tapi sikit-sikit nak bulat. Nampak, dia tanya kita, nampak apa gelap? Jaga pangan tu pangan yang dah pun dicop oleh Yahudi. Sebab tu bila mereka nak mati, nak bunuh, mereka tak rasa takut apa, kerana mereka dah tahu cara untuk berhadapan dengan hari kiamat bagi faham mereka. Begitu juga dengan satu lagi aliran Nasara yang memegang faham betapa manusia itu tidak menanggung dosa. Manusia ni tak menanggung dosa, sebab dosa tu bakal ditanggung oleh Tuhan dia. Sebab mereka percaya kata adanya the original sin, adanya dosa agung. Jadi nak buat apa buat lah. Sebab dosa mereka nanti akan disettlekan oleh Tuhan mereka. Yang bagi Islam, yang tu bukan Tuhan, itu adalah Nabi Isa. Tapi bagi mereka percaya dulu tu. Sebab tu mereka tak ada masalah untuk invade, bunuh orang Red Indian berjuta, masuk ke Australia, bunuh orang pribumi Australia berjuta, masuk tanah ni, bunuh orang sini berapa ribu, masuk pi Afghanistan, masuk pi Iraq, masuk pi Sudan, masuk pi Yaman, masuk pi Kuwait, merata Libya, Afghanistan. Mereka masuk tu dalam keadaan mereka tak risau tentang hari kiamat, kerana kiamat mereka dilakarkan dengan keindahan. Sebab tu mereka boleh buat benda yang begitu dahsyat lah. Tapi kita, pasal kita tahu adanya pembalasan hari kiamat, masuk perang pun nak pijak pokok pun tak boleh, nak patahkan ranting pun tak boleh. Tak boleh untuk membunuh wanita, tak boleh membunuh kanak-kanak, tak boleh membunuh orang sakit dan sebagainya. Betul, orang tanya kalau perempuan kita tak bunuh, dia bunuh kita balik, alhamdulillah syahid.
Oh itu naik, tak naik. Orang iman hidup dia pun mulia, mati dia pun mulia. Jadi kalau kita hidup memuliakan perintah Allah, maka kalau mati pun dalam memuliakan perintah Allah, kita tetap mulia. Tapi kita tak mau benda tu sebab terkena penyakit wahan. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yatsir. Katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Allah telah menyebutkan keadaan hari kiamat dan menyediakan bagi pahala bagi hamba-Nya yang bertakwa dan seksa bagi mereka yang derhaka. Ramai orang yang ingkar terhadap bukti yang nyata. Apabila manusia melihat peristiwa hari kiamat, tentu badan mereka menjadi takut dan perilaku mereka dalam kehidupan akan menjadi lurus dan pengikut agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kita akan masuk pada perkongsian yang seterusnya, insya-Allah. Jadi dalam nak menempati ataupun nak menempatkan diri kita memahami proses akhir zaman, nombor satu kesimpulan yang perlu untuk kita ambil sebagai garis pandu. Yang pertama adalah kita ini adalah umat akhir zaman. Yang kedua, kita adalah orang yang sedang menanti tibanya berlakunya hari kiamat. Sama ada bersedia ataupun tidak, kita sedang duduk dalam trail itu, dalam perjalanan itu. Yang ketiga, apabila kita sebutkan tentang kedahsyatan hari kiamat, kegoncangannya, kematiannya, kehancurannya, jangan pernah kita lupa di balik itu ada Allah yang Maha Besar. Dia duk fikir pasal Dajjal, dia kata Dajjal besar. Dia fikir pasal Ya'juj besar. Dia fikir pasal perang besar. Dia fikir pasal fenomena alam besar. Jangan pernah risau, Allah Maha Besar. Bila kita nampak kebesaran Allah, makhluk otomatik akan jadi kecil. Kiamat tu makhluk, Ya'juj tu makhluk, Dajjal tu makhluk, semua tu makhluk. Maka kalau kita boleh nampak kebesaran Allah, seluruh makhluk ni akan jadi kecil di pandangan mata kita. Tapi kalau kita mula membesarkan makhluk-makhluk ni, takut apa? Takut nanti kita tak nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir yang kita sempat sebutkan kepada tuan-tuan, ada pantun daripada Datuk Badli Shah. Hadis ada juga kita sebut, apa tanda burung perpat mematuk bunga saban senja? Apa tanda kiamat dekat memegang agama laksana bara? Apa tanda burung perpat panjang sayap pergi bagi bas? Apa tanda kiamat dekat nafsu syahwat sesuka lepas? Apa tanda burung perpat di atas batu dipatuk elang? Apa tanda kiamat dekat perempuan berbaju seperti telanjang? Apa tanda burung perpat memakan gambir sarang berangin? Apa tanda kiamat dekat orang pandir diangkat pemimpin? Apa tanda burung perempat jalan berjinjit di sela-sela? Apa tanda kiamat dekat membangun masjid berbangga-bangga? Apa tanda burung perempat tinggi terbang berkelebat? Apa tanda kiamat dekat gadis bujang bersedekap? Apa tanda burung perempat mendedah bunga di mana-mana? Apa tanda kiamat dekat orang berzina di mana suka? Apa tanda burung perempat 2-3 main di sawah? Apa tanda kiamat dekat wanita lelaki tak sepadan jumlah? Apa tanda burung perempat di atas dahan panjang bermenung? Apa tanda kiamat dekat gadis berjalan berbaju tanggung? Apa tanda burung perempat di dalam semak meremang bulu? Apa tanda kiamat dekat derhaka anak kepada ibu? Apa tanda burung perempat di dalam semak sayap mengepak? Apa tanda kiamat dekat lahir anak tidak berbapa? Jadi dalam sekian banyak yang kita sebutkan, nanti bakal kita kongsikan dengan tuan-tuan untuk mengambil dengan cermat dan teliti apa yang dikhabarkan, kebenaran yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tandaan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan untuk kita pandang dan kita toleh sejenak. Moga-moga kekuatan kita mengingat hari kiamat menambahkan debar tunduk gerun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh amal kita insya-Allah. Jadi
Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aqul qawli hadha, astaghfirullahaladzim wa lakum, wa lisairil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, fastaghfiru, fayafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Saya mohon juga daripada tuan-tuan untuk doakan kepada satu orang anak murid saya. Pagi tadi dia aksiden dalam perjalanan hadir ke kelas. Katanya jatuh motor saja, terbabas. Tapi tadi bila dah masuk dalam bilik operation, gegaran otak dia bengkak. Lepas tu tulang rusuk, 8 tulang rusuk patah. Tulang yang kedua daripada atas cucuk paru-paru. Dan law dah ada dalam zon kuning. Dan kita minta lah kebaikan doa ibu para wali dan juga para wali yang ada di hadapan saya. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kesembuhan segera kepada hamba Allah ni. Mu'alaf saudara kita, orang Vietnam, tapi dah menetap sini lama lah. Jadi moga-moga Allah Ta'ala berikan kesembuhan segera, diangkat sakit dan penyakit. Allahumma rabban nas izibil bas ishfi anta syafi la shifa ila shifauka shifa la yughadiru saqama syafah Allah bi shifaan ajilan wa la yughadiru saqama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair diucapkan kepada semua. Wallahu ta'ala alam.